Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatan mubarakatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil Mustafa Muhammad ibni Abdullah wa ala ali wa man sanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Surau dan saf kepimpinan surau, tuan-tuan muslimin, puan-puan muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa, marilah sama-sama kita terus melafazkan kalimah tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalam yang mulia alhamdulillah di atas kurnia Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini kita masih lagi diberikan ruang waktu untuk sama-sama berada di rumah Allah ini, untuk sama-sama menatap kitab, mempelajari sebahagian daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya dan memberkati hidup kita untuk selama-lamanya. Allahumma amin. Muslimin dan muslimat, anak-anak rahimakumullah, kita sambung lagi tuan-tuan sekalian kitab sirah kita ini, dan masih lagi kita berada dalam muka surat yang ke-19 di bawah tajuk peranan dan perlunya riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang kelima dia sebut tujuan kita belajar sirah ini antaranya ialah membolehkan para pendidik, pendakwah Islam mencontohi dan mengajar mengikut sistem pendidikan dan pengajaran yang sihat, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai pendidik, penasihat, guru dan petunjuk yang paling utama. Ini buat kita sebagai pemimpin, buat kita sebagai pendai, buat kita sebagai umat Nabi. Dia nak contohnya, contoh kepada Nabi itu sendiri. Nak tengok budi pekerti cara mana, ke mana cerita, tengok kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok macam mana kita ni nak pakai pakaian, tengok cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan sekalian, sebagai seorang pendai, sebagai seorang pendakwah, sebagai hamba Allah yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka rujukan kita yang pertama ialah Nabi itu sendiri tuan-tuan sekalian, dalam apa juga bentuk kehidupan. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, kata dia antara faktor penggal yang kedua itu, dia sebut antara faktor yang menjadikan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu dan berupaya untuk sampai ke matlamat tadi ialah kerana sejarahnya lengkap meliputi segenap bidang kehidupan. Tuan-tuan sekalian, kalau tengok kepada sejarah orientalis barat, orang-orang yang kita sebut orang putih lah, tuan-tuan sekalian, dia setakat kehebatan dia sebagainya menjadi tentera.
Kan? Tentera Mongol, kehebatan dia hebat dari segi ketenteraan dia. Kan? Kisah-kisah sejarah yang kita belajar dulu ni di sekolah-sekolah tu, ada kehebatan, tetapi kehebatan dia terpisah dengan peradaban yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ni dia hebat main pedang. Orang ni dia hebat tembak dengan senjata. Orang ni dia hebat dari segi ekonomi dan sebagainya. Tetapi kehebatan orang ni dia lemah dari sudut yang lain. Dia lemah dari sudut yang lain. Hercules terkenal seorang yang berjaya, yang orang kata yang hebat dari segi tamadun dia, tapi dari segi akhlaknya, akhlak yang tak boleh diikuti. Ini sejarah. Sejarah para miswara, ada sejarahnya yang kita belajar dulu kan. Sejarah Hang Jebat, Hang Tuah, sejarahnya ada tapi bergaduh. Kan? Ini sejarah yang kita belajar. Tetapi muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi SAW, kalau kita tengok sejarahnya, apa yang Nabi tak jadi? Kita ingat kan, dari kecil sampai besar, kalau seorang panglima perang, panglima yang tegas. Kalau seorang suami yang bertanggungjawab. Kalau seorang pemimpin masyarakat yang dicontohi oleh semua orang. Sifat ini teradun dalam hidup Nabi SAW. Tak ada yang cela. Tak ada orang hari ini cela sifat Nabi, sebab Nabi ni dia sifat dia kalau semayang seperti orang yang malas. Tak ada. Kan? Sejarah sebut Nabi kalau dia semayang, cantik semayang dia. Ibarat kata kalau tak air di atas belakang Nabi, tuangkan air atas belakang Nabi, waktu dia rukuk, air tak tumpah jatuh ke lantai. Sebab begitu sifat Nabi sembahyang. Betulnya Nabi. Tuan sekalian, ini sifat Nabi yang tidak ada pada orang-orang yang kebelakangan dan tak serupa selama-lamanya. Ini benda yang kita nak bicarakan dalam buku sirah yang cukup baik ini, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan saya mampu untuk menterjemahkan kehendak buku yang dikarang ini, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, sama ada dari segi kemanusiaan maupun kemasyarakatan, ihsan Nabi ni, sifat lemah lembut, sifat kasih sayang Nabi ni, dari segi kemanusiaan, Nabi larang orang ni dia buat inayah dengan binatang. Nabi tak bagi. Sampai situ ajaran Nabi kepada kita, tuan-tuan sekalian. Hatta kepada binatang yang berbisa pun, ular ke apa juga, tuan-tuan sekalian, kalau nak bunuh dengan sebab dia berbahaya, bunuh dia serta-merta, tak boleh seksa dia. Nabi ajar binatang yang berbisa, Nabi ajar. Hatta binatang yang kecil-kecil, serangga pun tak boleh seksa dia, Nabi ajar. Kita ni, tuan-tuan sekalian, anak-anak kita kan selalu dia lastik cicak kan. Dulu lah lastik cicak ni, jatuh cicak tu, dia siksa cicak tu, dia cabut kaki sebelah, dia tarik ekor. Nabi tak ajar tak boleh menzalimi binatang, walaupun kita tak suka dia kan, tak boleh. Bunuh pun terus. Kalau lipas tu kau dapat tu, dia cabut sayap sebelah, cabut lagi sebelah, lipas tu terkunting-kunting lari kan. Gelaknya kita. Islam tak ajar begitu, Nabi tak ajar begitu, tak boleh. Tak?
Nabi larang manusia ni siksa binatang, tak boleh. Nak bunuh terus. Ataupun Nabi larang membakar binatang ni dengan api, tak boleh. Sebab menyiksa binatang tu. Ini sifat Nabi SAW dalam perkara yang kecil-kecil, tuan-tuan sekalian. Diajar begitu. Jauh sekali lah buat zalim dengan manusia, kan? Kalau binatang yang kecil macam tu pun Nabi tak bagi kita buat siksa, kita siksa dia. Kalau orang, lagilah tak boleh lah. Anak kecil lagilah tak boleh dizalimi dia. Keluar YouTube seorang bapa tiri pukul budak umur lebih kurang 4 hingga 5 tahun. Saya tengok dan saya tak sanggup tengok, tuan-tuan sekalian. Manusia dah hilang sifat keihsanan seperti yang Nabi ajar. Dia pukul, dia tampar. Saya tengok, Allahu Akbar. Akhirnya dijejak, dipijak budak. Terlalu zalim. Sebab apa? Sebab dia tak belajar sifat Nabi. Kalau semut, kalau serangga, kita tak boleh siksa dia. Ini kan manusia yang ada hati perut, yang ada perasaan. Seorang anak kecil yang memerlukan bimbingan kasih sayang dari seorang bapa walaupun tiri. Haram hukumnya menyiksa begitu. Salah macam mana pun ada adab yang Nabi ajar kepada umat dia tentang nak selesaikan masalah. Ini pijak ni, tuan-tuan sekalian. Anak kecil tak tahu apa-apa. Binatang tak pernah kita tengok buat macam tu, tuan-tuan sekalian. Sungguh, kan? Bahkan dijaganya betul-betul. Seekor harimau, anak dia harimau, dijaganya betul-betul. Seekor lembu, tak ada otak, tuan-tuan sekalian. Lembu ni tak ada otak. Tapi kita pergi nak kacau anak dia, tuan-tuan sekalian, macam mana dia buat? Dia kawal, dia bunyi, dia berangin sifatnya. Nak jaga anak lembu yang kecil itu. Dia tak berotak. Tetapi manusia muslimin dan muslimat rahimakumullah, bila hilang nur sirah Nabi SAW, campak anak masuk dalam tandas, spam masuk. Allahu Akbar. Ngeri ya, tuan-tuan sekalian, ngeri. Ngeri. Mahupun kemasyarakatan yang terdapat di kalangan manusia lain. Dalam masyarakat Nabi ini akan disentuh selepas ini. Peristiwa Nabi hijrah ke Madinah, tuan-tuan sekalian, Nabi telah memaparkan satu perkara yang cukup penting buat manusia. Sampainya Nabi ke Madinah, tuan-tuan sekalian, Nabi sirah sebut mendirikan sebuah masjid. Pertama sekali. Yang keduanya apa? Yang kedua, Nabi mempersaudarakan ajaran kaum Ansar dan Muhajirin. Langkah yang paling tepat yang Nabi lakukan semasa berlakunya hijrah Nabi SAW ke kota Madinah. Nabi tak ajar orang buat berniaga dulu, tak ada. Nabi tak ajar manusia ni kahwin dulu ke, tak ada. Tapi perkara yang paling besar yang Nabi buat, Nabi bina masjid. Kemudian Nabi persatukan antara dua kaum yang besar, Muhajirin dan Ansar waktu itu. Waktu itu, tuan-tuan sekalian, kaum tu kaum yang paling banyak berbalah, bergaduh. Sikit-sikit bergaduh, sikit-sikit bergaduh. Di waktu itu, kan? Tendang bola tak masuk, bergaduh. Kumpulan ni bergaduh, kan? Dah, tak masuk, nak buat macam mana? Kan? Kumpulan dia kalah, kumpulan dia menang.
Dia sesah je pengadil Madani bias sebab dia menyokong, memberi banyak penalti kepada kumpulan A, contoh kata tu. Bergaduh. Nak tengok bola, tengoklah. Kan? Pantang orang ni menang dan orang ni kalah, tunggu di simpang 3 jalan. Nak baling batu ke rombongan bas. Ni apa ni? Kan? Sirah Nabi, Nabi ajar kita supaya mempersaudarakan antara kumpulan, antara pemain, antara geng. Itu sepatutnya berlaku. Nampak macam mana kalah, kami takdir kalah, nampak macam mana? Tak ada. Dia salahkan orang ni, dia salahkan coach, dia salahkan pengadil, dia salahkan ni kan. Lama-lama bergaduh. Tapi muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau kita merujuk kepada sirah Nabi ini, yang Nabi kata bila aku hijrah ke Madinah, aku mempersaudarakan kaum yang besar, Muhajirin dan Ansar bersatu. Kaum Muhajirin, orang yang datang daripada kota Mekah menuju ke kota Madinah, muhajir. Kaum Ansar duduk di kota Madinah. Al-maklumlah Asabiah tu kuat. Ni orang mana ni? Ni orang Johor. Ni orang Kedah. Kan? Kan dia jadi nak belagu angin kan. Ni mana ni? Ini Kelantan. Demo ni gedebek kan. Dia nak bergaduh. Kan? Nabi tak ada. Walaupun fikrah itu ada waktu itu kaum Muhajirin Ansar ni memanglah kira-kira aku engkau lah kan. Tapi Nabi berjaya mempersatukan kumpulan yang besar ini dalam satu saf yang saling bantu membantu, saling tolong menolong, saling sayang menyayangi. Bukan senang tuan-tuan sekalian. Nak suruh orang Kedah sayang ke orang Johor, payah. Sebab tahun lepas dah bergaduh, tahun ni payah nak satukan, payah. Contoh kata bak bola lah kan, nak satukan orang Kelantan dengan orang Kuala Lumpur, payah. Aku datang Kuala Lumpur, dia sorak aku bagi nak rak kan. Aku angin dia kan. Datang ke Kelantan, siap kau. Kan? Bukan senang nak satukan orang ni. Itulah gambaran awal yang berlaku di zaman itu, zaman jahiliah tuan-tuan sekalian. Tapi Nabi seorang manusia yang berjiwa besar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki akhlak yang baik, dia dapat mempersatukan golongan Ansar dan Muhajirin. Duduk sama-sama, senang sama-sama, susah sama-sama. Ini kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini benarnya. Kita orang kalau tak boleh sebenarnya. Bunyi seleng Kelantan sikit, kita pun tak boleh join ni. Aku tak boleh join. Itu Asabiah. Bunyi seleng Kedah sikit pekat Kedah, kita orang contoh, kita orang Selangor, aku tak boleh masuk, tak boleh masuk. Kan? Yang Kedah ni pula bunyi seleng Kuala Lumpur sikit, duk apa. Aku lagi malas aku nak join orang Kuala Lumpur ni, payah cerita kan. Ini benda-benda jahiliah yang tersemat dalam hati manusia. Islam satu kan. Kelantan ke Kedah ke Selangor ke sama-sama main bola, sama-sama menang kalah, itu adat permainan. Seri tak apa, jangan kalah aja kan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sama ada ianya sebagai individu yang bebas dengan faham pembawaannya, atau sebagai seorang anggota masyarakat yang cergas dan terpengaruh. Tuan-tuan sekalian, dipaparkan kalimah ini, tuan-tuan, kita ada di kalangan orang hari ini yang kadang-kadang ada orang jenis sifatnya relax kan.
Tak campur orang. Tak campur. Orang pun tak kenal dia, dia pun tak kenal orang surau. Jenis ni. Zaman Nabi ada tak? Ada, tuan-tuan sekalian. Ataupun ada juga orang yang jenis sifat yang kita labelkan, wallahu alam, saya tak masuk campur, Wahabi lah, kaum muda lah, kaum tua lah. Saya nak sebut supaya tidak ada golongan-golongan ni, tua muda Wahabi campur sekali duduk sama-sama beramal, kan? Ada golongan waktu itu yang kalau semayang ni pelik daripada orang lain, kan? Zaman Nabi wujud. Ada jenis orang yang memang nega sifat dia. Kaum Ansar sifat dia orang nega. Zaman Nabi ada juga orang yang jenis penyakit banyak pun ada. Hak jenis mengumpat 24 jam pun ada. Bercakap ni. Di kalangannya juga ada orang buta yang selalu mencecah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cecah Nabi ni. Dan diriwayatkan dia keturunan orang Yahudi. Standard lah. Bila orang jumpa dengan dia, dia akan sebarkan maklumat, jangan dekati Muhammad, jangan percaya dengan Muhammad. Muhammad ni orang yang pandai sihir. Ada di kalangan umat waktu itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang buta seorang Yahudi, kerja dia sebar fitnah, kerja dia sebar dakwah. Muhammad orang yang jenis sihir. Ucapan yang keluar semua sihir belaka, sebar kepada penduduk kota Mekah, kota Madinah, sebar. Sekali itu tuan-tuan sekalian, dan Nabi pun dengar cerita orang buta ni selalu sebar fitnah kepada dia, selalu memburuk-burukkan dia. Apa Nabi buat? Sejak hari itu Nabi datang kepada dia, Nabi suap dia makan. Allahu Akbar. Kalau kita agak mampu tak mau kan? Mana boleh hari-hari duk apa ni, duk hina aku, bohong aku kan, mana mau kan? Oish. Sorry lah. Mati pun aku tak pergi ziarah kan? Sebab duk tipu aku banyak kali sangat, kan kita lah. Kan? Allahu Akbar. Tapi orang buta ni, tu sifat dia. Cerita buruk, cerita huduh tentang Nabi. Nabi dapat tahu, Nabi sejak hari itu Nabi pergi jumpa dia, suap dia makan. Suap dia makan. Suap makan. Dan orang buta tak tahu kata Nabi tolong suap dia makan. Dia tak tahu. Tak nampak, kata nampak macam mana. Nabi pun tak cerita, aku ni Rasulullah, aku Nabi, tak cerita. Kan? Sampai hari kematian wafat Nabi, tuan-tuan sekalian, berapa hari selepas wafat Nabi, orang buta dia cari mana orang satu aku ni. Datang Sayyidina Abu Bakar jumpa dengan Aisyah, anak dia. Tanya Abu Bakar dengan Aisyah, wahai Aisyah, apakah yang antara amalan yang suamimu buat ketika dia hidup sebelum itu? Aku nak tiru Nabi, kata Abu Bakar kepada Aisyah. Jawab Aisyah, wahai abangku, antara amalan Nabi ni, antara amalan dia selalu pergi jumpa orang buta di ujung bandar, dia suap makan orang buta. Lalu Abu Bakar pun pergi cari orang buta ni, yang Nabi selalu suapkan dia makan. Tuan-tuan sekalian, dia pun mulalah ambil makan, dia suap. Orang buta ni kena dua tiga kunyah makanan, dia komplain, kau ni suap aku makan tak sedap macam orang sebelum ni lah. Okay. Tak sedap.
Tak seperti orang sebelum ni yang suruh aku makan. Dia kalau suruh aku makan, aku selera sungguh. Makanan yang dia bagi untuk aku tu tak ada tulang, contoh kata lah kan. Nabi buang tulang, bagi makanan sedap, campur sayur, lebih kurang sifat macam tulang, campur daging, bagi makan. Orang buta ni makan dengan sedap, tuan-tuan sekalian. Bila Abu Bakar ambil alih tugas tu, orang buta dikomplain. Mana yang orang yang selalu suap aku ni? Engkau bukan orang yang selalu suap aku. Memang tak sedap kau suap, dia komplain. Lalu si buta tanya dengan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, siapa orang tu? Jawab Abu Bakar, itulah orang yang selalu menyuap kau makan sebelum ini, ialah Nabi Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan. Bila mendengar jawapan itu, tuan-tuan sekalian, orang buta ni hampir nak pingsan. Tuan-tuan sekalian, terkejut besar. Yang selama ini dialah cerca Nabi. Nabi duk suap makan, dia cerca Nabi. Nabi ni buruk perangai lah, Nabi ni jahat lah, Nabi ni fitnah lah, Nabi ni sihir lah. Nabi duk suap makan dia. Dia duk makan. Menangis hampir pingsan, kata Abu Bakar mengikut satu riwayat. Lalu setelah dia berhenti menangis, dia mengucap dua kalimah syahadat dekat depan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan sekalian, sifat Nabi, Allahu akbar. Demi Tuhan Muhammad, kata orang buta ini, aku tidak akan suka, tidak akan cinta selain cintaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak akan suka kecuali tempat yang Nabi suka. Itulah ungkapan orang buta ini kerana dia selalu cerca Nabi sebelum Nabi wafat, tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, sifat Nabi ini international. Orang buta boleh Islam dengan dia, orang Yahudi boleh insaf dengan dia. Sebab apa? Sebab sifat ihsan tu ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu, tuan-tuan sekalian, zaman Nabi tu banyak ragam lah, orang kata banyak ragam. Ada orang macam ni, ada orang suka ini, ada orang macam ini, ada orang macam-macam ragam. Kan? Jenis individualistik, kan? Jenis aku ni ada dekat zaman Nabi tu, ada. Jenis yang melampau sangat pun ada, ekstrim pun ada. Jenis yang malas pun ada, yang slow pun ada. Macam-macam perangai waktu itu, tuan-tuan sekalian. Tapi Nabi mampu untuk nak menterjemahkan dalam kehidupan yang baik kepada pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, hebat. Hebat. Allahu akbar. Sejarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sedap lah sejarah Muhammad, sejarah Nabi Muhammad. Dia tulis sejarah Muhammad je, tak apa nak cantik lah, tak apa nak sopan dah pada saya lah. Baik kita sebut sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidangkan kepada kita sejamak contoh utama bagi seorang pemuda yang waras, peribadinya yang dipercayai, yang dipercayai orang di kalangan keluarga dan sahabat. Contoh tauladan yang cukup baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini firman Allah menyebut begitu. Pada diri Nabi itu uswatun hasanah, satu ikutan yang baik. Yang paling baik. Kita duk buat macam ni lah yang kita jadi baik ni, tuan-tuan sekalian. Sungguh ada. Kalau buat cara lain tak jadi baik kita ni. Kita sayang Rasulullah, kita sayang anak-anak, kita sayang isteri, kita sayang surau, kita sayang masjid, kita sayang rakan dan taulan.
Kita sayang saudara mara, sayang jiran-jiran kerana apa? Didikan yang kita buat yang dari Nabi SAW. Bukankah itu sebabnya? Itulah sebabnya tuan-tuan sekalian. Kita yang baca bismillah, kita yang berzikir, itulah sebabnya. Yang membolehkan orang hari ini dia sedikit demi sedikit sayangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim, kita jadi sayang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Bismillah tu mukjizat besar tuan-tuan sekalian. Kalimah bismillah waktu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bukit Bukau ni dia berzikir tuan-tuan sekalian. Ini sejarah. Waktu kalimah bismillahirrahmanirrahim turun kepada Nabi itu, apa yang berlaku? Bukit Bukau yang ada di sekitar kota Mekah berzikir. Hatta orang kafir Quraisy mendengar dan terkejut besar. Terkejut. Macam kita terkejut ribut taufan lah, kan? Ribut taufan, tsunami kan. Ngeri kita, takut kita. Kalimah bismillah turun, Bukit Bukau berzikir. Kehebatan kalimah Allah ini tuan-tuan sekalian. Maka kita nak kena jagalah benda kalimah-kalimah tu. Kalam-kalam Allah ni kena jaga, kena simpan baik-baik. Bukan boleh buat lebih kurang. Tu dalam surat-surat kita kan, surat resmi kerajaan, ada tulis assalamualaikum lah, bismillah lah, apa tu. Setengah jabatan dah hapuskan dah. Sebab kadang-kadang membawa kita tak mampu nak kawal. Surat rasmi kerajaan tulis assalamualaikum warahmatullahi. Kan Allah tu ada dalam surat tu. Ada profesor mencadangkan tak apa tulislah, sebab kadang-kadang orang melempar begitu surat-surat tu, kan? Sebab apa? Ada kalam dia tu, kalimah Allah di situ yang kita kena jaga. Kita lempar ya, campak dalam apa ni, bilik air lah, apa dan sebagainya, kan? Kalimah Allah tu ada. Apa cerita tu, kan? Tak payahlah tulis bismillah ni. Sebab apa? Sebab kita tak mampu nak kawal dia, nak jaga dia. Sepatutnya dijaga. Ada kalimah Allah dikoyak kecil-kecil, dibakar ke, dilempar ke dalam sungai, ke tempat yang tidak boleh dihina oleh manusia. Kena macam tu. Tapi kita tak jaga. Kalimah bismillahirrahmanirrahim turun dengan Nabi waktu itu Bukit Bukau ni berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Besarnya kalam tersebut, hebatnya kalimah tersebut. Bila orang kafir Quraisy dengar Bukit berzikir waktu kalimah bismillah turun, biasalah tuan-tuan sekalian, ini kerja Muhammad lah ni. Ni dia mula sihir dah. Sampai Bukit Bukau ni berzikir, berbunyi-bunyi, menangis dan sebagainya. Ini Muhammad buat sihir ni. Padahal kalimah Allah turun dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, sebab tu muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalam-kalam Allah ni menyebabkan manusia ni sedikit demi sedikit lunaknya hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu benarnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita terus beramal dengannya tuan-tuan sekalian, dengan adanya tergelincir lah. Peribadi yang dipercayai orang di kalangan keluarga dan sahabat
Sebab tu digelar je Nabi ni Al-Amin. Ini sejarah Nabi yang kita bagi dulu kan. Al-Amin, orang yang betul, yang jujur. Orang kalau sampai ke kota Mekah, orang mampu simpan barang di rumah Nabi. Tak ada masalah nak simpan apa, tak masalah. Simpan emas ke, simpan apa, orang suka simpan. Simpan rumah Nabi lah. Jangan simpan rumah Abu Lahab. Kalau simpan barang rumah Abu Lahab, suruh dia jaga, dengan lahap-lahap tu dia belasah ke kota tu. Waktu Nabi kecil, orang percaya Nabi. Sifat Al-Amin tu wujud dalam jiwa baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak tipu, tak solap di orang, tak fitnah orang, jujur, baik. Allahu Akbar. Sehingga perempuan yang cantik seperti Khadijah alaiha salam suka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah. Kan? Kita orang ini tuan-tuan sekalian, orang perempuan suka kita, satu mungkin sebab dia ibu tunggal lah, kan? Wal'iyadzubillah. Ataupun masalah yang kedua, kerana kita banyak harta. Bukan seperti Khadijah suka Nabi. Nabi ada apa? Nabi tak ada apa. Miskin. Kan? Tetapi perempuan yang cantik ni suka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kiranya orang kata telaga cari pergi cari telaga lah. Betul. Pergi cari baldi timba lah kan. Kan? Kita hujah kepada orang perempuan yang tak kahwin. Allah, awak ni rajin-rajin sikit, tanya khabar lelaki yang awak suka. Ustaz, saya ni timba Ustaz, baldi, saya ni baldi Ustaz, saya ni pergi Ustaz. Takkan pergi nak cari timba lah, kena cari pergi. Kita kata jadilah Siti Khadijah, tak ada masalah pun. Itu Khadijah Ustaz. Saya ni Keti Ustaz, zaman lah tak boleh Ustaz. Saya ni Farah Ustaz. Tak, kadang-kadang boleh guna hujah ni. Tak, maklumlah orang perempuan dah 14 dengan satu lelaki, itu bandingan apa ni, tak dia punya tu kan. Banyak ni bilangan perempuan hari ni. Satu tahun 2010, 2006 kot, bandingan dia satu lelaki menyamai 14 orang wanita. Sekarang mungkin lebih haji ya, mungkin lebih, mungkin banyak kan. Kan, ini payah perempuan ni. Kan, nampak? Siti Khadijah ni suka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, kalau aku dapat Muhammad ni, nikmat aku dunia akhirat lah. Kan? Kalau aku dapat dengan Haji Zul, bukan Haji Zul lah, Haji Zul online lah. Kalau aku dapat kawan dengan imam ni, nikmat lah dunia akhirat kan. Keluhan Siti Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berinya harta dia, Siti Khadijah bagi ni harta dia, suruh Nabi bawa pergi berniaga. Untung bagi sama dua, wahai Muhammad. Tak untung pun tak apa, catatan tak ada, kau bawa lah semua barang dagangan aku ni, tak catat apa, tak ada audit, tak ada apa. Sebab dia percaya. Sampai begitu sifat Siti Khadijah, serah harta dia untuk Nabi berniaga di kota Syam. Bawalah kota, bawa pergi. Punya percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergilah bawa. Tak ada masalah, tak ada pengawal, tak ada orang tengok engkau nak berniaga apa, ikut suka engkau lah. Tak ada audit, tak aku tanya berapa hilang barang, tak ada, berapa pecah barang, tak ada. Tu percayanya Siti Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Siti Khadijah. Puak-puak Abu Lahab, Abu Jahal, kuncu-kuncu sama juga percaya dengan Nabi. Tuan-tuan sekalian, Abu Lahab dan Abu Jahal
kata Nabi ni betul, tuan-tuan sekalian. Abu Lahab tu, tuan-tuan sekalian, ketua musuh Nabi tu, Abu Jahal sama juga musuh Nabi tu, mereka diiktiraf Nabi ni orang yang betul. Sirah melakarkan begitu. Ish, ya Allah Tuhan, macam mana tu? Biasanya kalau musuh ni, tuan-tuan sekalian, takkan tak percaya, kan? Tak percaya, confirm tak percaya. Tapi tang Nabi, mereka iktiraf Nabi seorang yang jujur, seorang yang betul. Tapi kenapa lawan Nabi, kita akan bincangkan dalam sirah ini di masa-masa yang akan datang. Nak sebutnya muslimin dan muslimat rahimakumullah, peribadi Nabi, peribadi yang mulia, yang tak ada bandingannya. Nombor 1 lah dalam dunia, kan? Nombor 1, tak ada lah. Dulu ada orang keluar dalam internet, dia buat kajian, Nabi ni letak nombor apa haji? Nombor 8 ke apa? Marah orang. Nabi ni antara top 10 yang ke-8 ke berapa, tak salah saya lah. Marah orang. Tak ada bandingan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Seorang manusia yang menyeru umat manusia ke jalan Allah secara lemah lembut. Kaedah Nabi lemah lembut, sopan santun, sampai orang tak marah. Payahlah Nabi Muhammad, Nabi ni, orang kafir cerita, payahlah Nabi ni. Payah. Dengan sebab peribadi tu, orang semua terpikat, habis terpengaruh. Nabi datang, semua orang tu malu. Hatta seorang musuh Nabi yang bernama Thumamah bin Usal. Ini nombor 1 lah musuh Nabi ni antaranya. Selain Abu Lahab, Abu Jahal, antara orang yang musuh Nabi, Thumamah bin Usal. Dia ni ijtihad kepada penduduk kota Mekah, darah Nabi halal. Kan, darah Nabi halal. Maknanya memang orang yang merancang nak bunuh Nabi lah, Usamah bin Usal. Orang yang memang top 10, orang yang memang nak cari Nabi, nak bunuh kerja dia. Kerja dia nak bunuh Nabi je. Niaga tinggal, semua tinggal, kerja aku cari Nabi, aku nak bunuh je. Tu sifat dia, Usamah bin Usal. Satu ketika dia dapat ditangkap oleh tentera Nabi SAW. Main dengan tentera, sahabat-sahabat tentera Nabi ni memang pakar-pakar juga, kan? Israel yang duk perang dengan Palestin tu, tuan-tuan sekalian, orang Arab ni, Palestin ni, tuan-tuan sekalian, hebat dan memang ada darah-darah perjuangan Nabi SAW. Waktu saya menterjemah ceramah oleh anak Abu Muhammad Siyam, waktu datang ke Hulu Selangor dulu, dia sebut, dia kata kalau nak ikut sejarah lah, sebenarnya Gaza ni dah tenggelam lama dah. Tapi barat tak lagi. Sebenarnya Gaza ni, dia kata, dan bom-bom, roket, meriam, semua yang turun ke bumi Gaza tu sebenarnya sudah menyemai bom atom yang turun di bumi Nagasaki dan Hiroshima. Sebenarnya dia kata, kalau nak kumpul bom-bom yang dah kami terima di semenanjung Gaza ni, sudah menyamai bilangan jumlah bom yang dah turun di Nagasaki dan Hiroshima. Kalau bom Nagasaki, Hiroshima tu, bumi Jepun sebagai tenggelam, tuan-tuan sekalian, dia sebut, sepatutnya kadar bom yang turun di Palestin sudah tenggelamkan Gaza. Sudah tak ada sekarang.
Sepatutnya begitu. Tapi dia kata kami membayar perjuangan kami dengan darah, dengan anak, dengan harta benda. Allahu Akbar. Samalah Usama bin Usal ni kerja nak bunuh Nabi je. Sebagaimana kerja Yahudi nak bunuh orang Palestin. Suatu hari Usama bin Usal ditangkap oleh tentera Nabi SAW. Tangkap, diikat di tiang, dijaga dia. Tapi apa Nabi buat? Oh, hebat Nabi ni. Patut orang macam tu sampai ke kita. Kalau mak rempit ke, kalau orang yang ragut ni lembek dululah baru kita hantar ke polis kan. Saya cukup geram dengan dengan peragut ni. Banyak kes yang muka patah tangan mati semua dah kan. Kalau kita lah, kalau budak ni yang jenis peragut sampai ke kita dapat tangkap, apa kita buat? Belasah dulu, taruh kau-kaunya kan, baru bagi hantar ke polis. Sebab geram sangat kita ni. Ada. Tapi Nabi tak macam tu, tuan-tuan sekalian. Walaupun Usama bin Usal dia orang yang memang kau-kau nak bunuh Nabi betul-betul, bila dapat ditangkap, Nabi suruh sahabat-sahabat layan dia macam orang yang bukan tahanan. Bagi dia makan, ajarkan dia ilmu. Ya Allah, tuan-tuan sekalian, bila begitu sifatnya, sampai hari pembebasan, dia bebas. Usama bin Usal dibebas oleh Nabi SAW. Tak cukup sebulannya, tak cukup 2 minggu, datang jumpa Nabi balik, Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan sekalian, ini peribadi Nabi SAW yang tidak ada pada orang yang lain-lain. Orang Palestin dapat ditangkap, dibunuhnya, tuan-tuan sekalian. Orang Yahudi ni bunuh. Tentera FSA di Syria pun dapat je, Bashar dapat tangkap je, siap dah kau. Habis hilang mayat, tuan-tuan sekalian. Tapi Nabi tak macam tu, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan, 8.20 kan, 8.24 kan, 27, 25 jap lagi, saya beri sikit. Nabi ajak manusia dengan lemah lembut. Ini hikmahnya Nabi. Ud'u fi sabilillahi bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ayat tu kan, Nabi ajar. Allah, hebat ya Allah. Astaghfirullahalazim. Dan bersopan santun seorang pejuang yang mengorbankan sepenuh usaha dan tenaga demi menyampaikan seruan Allah Ta'ala. Hidup Nabi untuk Allah. Hidup Nabi ni, tuan-tuan sekalian, untuk Allah je. Kita sebahagian kot kan. Kita sebahagian. Wal'ayyadzubillah, minta simpang ya Allah. Kan? Wal'ayyadzubillah. Saya pun risau, tuan-tuan sekalian. Dia takut kita ni dengan dunia ni lebih daripada akhirat. Takut, tuan-tuan sekalian. Ya Allah. Tu anak-anak kita yang suruh pergi belajar tu, fikir-fikir, aku ni suruh anakku belajar ni kena sijil rupanya. Kena sijil. Tak kena tu, kita tak kena. Anak-anak, contohnya anak-anak kita kalau tak lulus bahasa Malaysia apa semua kan, tak lulus matematik, kita punya susah hati ya. Susah hati. Susah hati. Tapi bila anak kita dalam peperiksaan PSRA ke ni yang mengajar kafar ni, semua makbul. Makbul ni lulus ataupun semuanya rosib ni gagal. Pernah kita menangis tak? Tak tahu tu.
persoalannya. Yang tadi akademik anak kita drop turun. Apa engkau ni Mamat, abah bagi duit tuition lah, bagi itu ni, bagi ni, macam petik si. Eloklah motivasi tu, okey, cemerlang. Tak, kita compare tengok yang hak ni, hak agama ni, hak ilmu bahasa Arabnya, hak ilmu tauhidnya, fiqhnya, sirahnya, akan yang dia belajar selama ini di sekolah kafar tu. Kita semak dan kita renung dan kita rasa macam mana? Tak, macam mana tuan sekalian? Kalau Rasib gagal, adakah waktu itu kita rasa, ya Allah Tuhan, berdosanya aku dengan anakku, ya Allah, anakku gagal pelajaran fiqh dia. Gagal fiqh berarti dia tak tahu nak tunaikan sembahyang dengan sempurna. Gagal fiqh, dia tak tahu nak ambil wuduk dengan sempurna. Sebab tahap tu tahap kafar, tahap sekolah rendah. Kita rasa macam mana tuan-tuan sekalian? Kita sedih tak? Gagal Al-Quran, maknanya dia tak tahu baca Quran. Kita rasa macam mana tuan-tuan sekalian? Yang tadi matematik kita marah, yang sains kita marah, yang bahasa Malaysia kita marah, yang tang ni kalau tak rasa apa-apa, sama-sama kita bermuhasabah untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan dunia sahaja, bahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Seorang ketua negara yang mendayung bahtera pemerintahan dengan cekap dan pintar, sampai boleh buka kota Madinah mentadbir dengan aman dan damai. Orang hidup dalam keadaan yang tidak keluh kesah, takut-takut lagi. Orang tak bimbang dah. Tinggal basikal tepi jalan pun tak apa dah, tak hilang, confirm tak hilang. Tinggal motor ES5 tapi supermarket confirm tak hilang. Sekarang ni dia punya gari dia punya wire kuncinya besar ni, bukan besar ni lagi, besar ni dah. Sebab takut motor tu boleh hilang. Tinggal kereta tak ada alarm, tak kunci pun tak apa, tak hilang punya. Zaman itu tuan-tuan sekalian, tak ada masalah. Hari ini tuan-tuan sekalian, tak cukup dengan alarm, kunci lock steering tu, prak, tarikkan kunci, hilang juga tuan-tuan sekalian. Sejarah membuktikan begitu. Orang nak pergi mana, kalau tak ada masalah, tak takut langsung. Sebab dikawal oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang pintar dan cekap, seorang suami yang halus pergaulannya, seorang bapa yang teliti dan bijak menyempurnakan kewajipan terhadap anak dan isteri, seorang ketua terus agung peperangan yang cergas, penuh dengan teknik strategi persediaannya, dan seorang muslim yang waras lagi bijak membahagikan dedikasinya kepada Allah Ta'ala, keluarga dan sahabat handai radhiyallahu anhu ajma'in. Dan tidak syak lagi, kata dia, bahawa mempelajari sejarah hidup Nabi SAW ialah memahami semua sudut kehidupan manusia. Wallahu a'lam. Lebih kurang saya minta maaf, salah mohon diperbetulkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.